Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan baik, sihat di samping keluarga tersayang. Okey, saya Cikgu Rashidah binti Ali daripada Sekolah Kebangsaan Paya Kemunting, Ubang Pasu, Kedah Darul Aman. Okey, pagi ni kita akan belajar pendidikan sains, sosial dan alam sekitar, masalah pembelajaran tahun 4. Topik bentuk muka bumi. Okey, murid-murid, cuba kamu lihat paparan skrin ini. Okey, di skrin ini menunjukkan gambar Meme dan keluarganya menaiki kereta kabel di Pulau Langkawi. Okey, siapa pernah sampai ke Pulau Langkawi? Jika kamu pernah pergi ke Pulau Langkawi, semestinya kamu pernah naik kereta kabel ini. Okey, dari atas Meme dapat lihat pemandangan Pulau Langkawi yang sangat cantik. Meme dapat lihat laut, pantai, bukit dan pokok-pokok. Okey, seterusnya ini adalah kereta kabel. Kereta kabel ni di Tanah Tinggi Genting ataupun Genting Highlands. Jika kamu pergi ke Genting Highlands, kamu perlu naik kereta kabel ni jika kamu ingin ke puncak Genting. Okey, seterusnya gambar kereta api Bukit Bendera. Siapa pernah sampai ke Bukit Bendera? Okey, jika kamu mahu naik ke puncak Bukit Bendera, kamu perlu menaiki kereta api Bukit Bendera. Okey, kereta api ni bergerak dari bawah ke atas puncak bukit. Okey, seterusnya kita masuk kepada topik yang kita akan belajar pada kali ini, iaitu unit 7, alam sekitar fizikal. Standard kandungan 7.1, bentuk muka bumi. Standard pembelajaran 7.1.1, murid boleh mengenal pasti bentuk muka bumi iaitu gunung, bukit, sungai, paya, tasik, tebing tinggi dan pantai. Seterusnya 7.1.3, murid boleh menjelaskan kepentingan bentuk muka bumi. Okey, hasil pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini, murid diharapkan dapat satu, menamakan bentuk muka bumi berdasarkan gambar. Nombor 2, menyebut kepentingan bentuk muka bumi kepada manusia. Okey, seterusnya. Okey, paparan ni menunjukkan bentuk muka bumi kita. Okey, terdapat beberapa bentuk muka bumi. Kenal pasti bentuk muka bumi yang dilabelkan. Okey, di sini kamu boleh lihat gunung. Di bawah sebelah kiri adalah tasik. Sebelah kanan adalah sungai. Okey, sudah semestinya ketiga-tiga bentuk muka bumi ini berbeza. Dan ketiga-tiga bentuk muka bumi yang berbeza ini mempunyai kepentingannya dan peranannya kepada manusia dan juga kepada alam sekeliling. Okey, seterusnya bentuk muka bumi dapat dikelaskan kepada pertama tanah tinggi, kedua tanah pamah dan pinggir laut. Okey, tanah tinggi terdiri daripada gunung dan bukit. Okey, murid-murid, apakah perbezaan antara gunung dan bukit? Ya, murid-murid, sudah semestinya gunung lebih tinggi daripada bukit. Okey, ketinggian gunung dan bukit diukur daripada aras laut. Berapa meter tingginya daripada aras laut? Okey, gambar di bawah adalah tanah pamah. Tanah pamah terdiri daripada tasik, sungai dan paya. Okey, kita belajar hari ini tasik, sungai dan paya. Okey, tasik, sungai dan paya ni merupakan kawasan yang ada air. Tetapi ketiga-tiganya berbeza.
Okey, Tasik merupakan kawasan takungan air di tanah tinggi. Contoh tasik di Malaysia ni, pertama Tasik Kenyir, Tasik Temenggur, Tasik Banding. Okey, sungai. Sungai ni macam mana pula murid-murid? Okey, sungai adalah saliran yang mengalir daripada bukit menuju ke laut. Okey, di Malaysia ni terdapat banyak sungai. Contohnya Sungai Pahang, Sungai Kelantan, dan macam-macam sungai yang ada. Okey, seterusnya Paya. Paya merupakan kawasan berair di mana tumbuhnya pokok bakau, pokok nipah yang mempunyai kepentingan kepada manusia. Okey, kawasan Paya juga ada ikan dan hidupan laut, hidupan air yang lain seperti udang, ketam. Okey, seterusnya pinggir laut. Okey, bentuk muka bumi yang ketiga adalah pinggir laut. Pinggir laut terdiri daripada tebing tinggi dan pantai. Okey, apa itu tebing tinggi? Tebing tinggi adalah kawasan bebatuan tebing yang menghadap laut. Okey, contoh tebing tinggi kat Malaysia ni, contohnya tebing tinggi Kudat di Sabah dan tebing tinggi Tanjung Bungah di Pulau Pinang. Okey, seterusnya pantai. Pantai ni banyak sangat di Malaysia ni. Okey murid-murid, siapa pernah pergi ke pantai? Apa yang kamu buat di pantai tu? Okey, di pantai kita boleh berkelah, mandi-manda, membina istana pasir dan bermacam-macam aktiviti untuk beriadah bersama keluarga tersayang. Okey, boleh kamu namakan pantai di Malaysia ni? Okey, cikgu bagi contoh satu. Pertama, Pantai Morit. Yang seterusnya, murid-murid namakan. Okey? Okey. Ini adalah gambar tebing tinggi dan pantai yang dinyatakan tadi. Okey, seterusnya, ini adalah gambar gunung. Okey, cuba murid-murid teka. Gunung apakah ini? Ya, murid-murid. Okey, ini adalah Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu berada di negeri Sabah. Gunung Kinabalu adalah tanah tinggi. Bentuk muka bumi dia adalah tanah tinggi. Okey, seterusnya adalah ni gambar ni adalah Bukit Tinggi dan Genting Highland ataupun tanah tinggi Genting. Siapa pernah sampai ke tempat ni? Okey, jika kamu pernah sampai ke sini, kamu mesti tahu apa yang ada di Bukit Tinggi dan di Genting Highland. Okey, di Bukit Tinggi ada resort, ada hotel. Kamu boleh datang ke sini bersama keluarga untuk melancong, makan angin. Okey, begitu juga dengan tanah tinggi Genting. Tanah tinggi Genting, ke asas tu ada hotel, ada taman tema, ada pusat beli belah. Okey, udaranya sejuk dan nyaman. Okey, kamu juga boleh bercuti di sini. Jika kamu mahu naik ke puncak Genting, kamu perlu naik kereta kabel yang kita sebutkan tadi tu. Okey. Seterusnya, bentuk muka bumi kita ni adalah tanah pamah. Tanah pamah terdiri daripada sungai, tasik dan paya. Okey, sebutkan sungai yang kamu tahu. Sungai seperti Sungai Pahang, airnya sejuk, bersih. Sungai Pahang membekalkan air dan ikan. Okey, tasik. Tasik juga membekalkan air bersih dan ikan kepada kita. Paya, paya juga sama. Paya membekalkan ikan. Cuba kamu sebut
nama tasik yang sebut semula nama tasik tadi yang cikgu sebut sebelum ni. Okey, seterusnya bentuk muka bumi pinggir laut terdiri daripada tebing tinggi dan pantai. Okey, tebing tinggi dan pantai. Seterusnya, selepas kita lihat bentuk muka bumi tadi, maka kita kena tahu kepentingan bentuk muka bumi kepada kita. Di skrin ni kamu dapat lihat tertera perkataan Cameron Highlands. Cameron Highlands ni adalah tanah tinggi Cameron. Ia terletak di negeri Pahang. Okey, dalam gambar ni kamu boleh tengok buah strawberry, ada bunga lavender, ada ladang teh. Lepas tu kat atas tu ada kafe, tempat kamu boleh menikmati makanan dan minuman bersama keluarga. Okey, jika kita lihat pada gambar ni, sudah semestinya Cameron Highland atau Tanah Tinggi Cameron merupakan kawasan pelancongan dan pertanian. Okey, kita tengok kepentingan bentuk muka bumi yang pertama. Bentuk muka bumi mempunyai banyak kepentingannya. Antara kepentingan tersebut termasuklah dari segi pertama, ekonomi. Yang kedua, berfungsi sebagai kawasan tadahan air. Dan ketiga, berfungsi sebagai tempat pelancongan. Okey, kita tengok dari segi ekonomi. Bentuk muka bumi yang boleh menjana ekonomi kepada kita. Okey, dalam gambar tu, dia tunjukkan pertanian dan perikanan. Okey, pertanian di kawasan Tanah Pamah dan perikanan di pinggir laut dapat menjanakan sumber pendapatan. Okey, saya yakin antara ahli keluarga kamu mesti ada yang ada kebun sayur ataupun ada dusun buah-buahan. Okey, kalau kat sini dia tunjuk pertanian di Tanah Pamah. Okey, pertanian kebun di Tanah Pamah ni kita boleh tanam sayur, contoh dia bayam, cili, kangkung, terung. Okey, kalau dusun buah-buahan pula kita boleh tanam pokok rambutan, pokok durian, pokok manggis. Okey, semua tu merupakan sumber makanan kepada kita. Kita boleh jual dan dapat duit. Okey, dari segi perikanan, kita boleh membina sangkar ikan. Sama ada di tasik ataupun pinggir laut. Sangkar ikan ni kita boleh bela ikan tilapia, ikan siakap, ikan keli dan macam-macam jenis ikan yang boleh kita jual ataupun makan. Hasil daripada jualan tersebut dapat menjana ekonomi kepada kita. Inilah dia dua kepentingan bentuk muka bumi, Tanah Pamah dan pinggir laut. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan tanah tinggi. Tanah tinggi Cameron dan tanah tinggi Kundasang. Okey, cuba kamu lihat 4 gambar dalam paparan skrin ni. Okey, 4 gambar ni menunjukkan pertanian dan pelancongan. Cuba kamu lihat gambar di sebelah atas, sebelah kiri. Okey, kamu dapat lihat lembu di tepi bukit kan? Okey, itu adalah tanah tinggi Kundasang di Sabah. Okey, kat situ ada orang menternak lembu untuk tenusu. Okey, sebelah kanan orang beriadah di kawasan tanah tinggi sebab pemandangan dia cantik dan udara dia nyaman. Okey, gambar di bawah tu, itu gambar Cameron Highlands, tanah tinggi Cameron. Okey, gambar sebelah kiri tu orang melancong di ladang teh. Okey, kamu nampak orang melancong di ladang teh. Dia boleh jadi tempat pertanian dan pelancongan. Boleh tanam teh dan boleh melancong di ladang teh.
Okey, udara dia sejuk dan nyaman. Manakala gambar sebelah kiri itu orang sedang menanam kobis. Kobis adalah salah satu tanaman yang boleh ditanam di tanah tinggi Cameron. Okey, sayur lain yang boleh ditanam adalah sawi, lobak merah dan macam-macam lagi. Okey, selain tanah tinggi Kundasang, tanah tinggi Cameron Highland, tanah tinggi Lojing juga adalah tempat pertanian kerana udaranya yang sejuk. Okey, seterusnya peranan bentuk buka bumi kedua adalah kawasan tadahan air. Tanah tinggi berperanan sebagai kawasan tadahan air. Okey. Bukit bukau menyerap dan menakung air. Okey, bila hujan, bukit akan menyerap dan menakung air. Air ini akan mengalir melalui alur sungai yang kecil di atas bukit menuju ke sungai yang besar dan seterusnya ke laut. Jika kamu pernah mendaki bukit, kamu pernah jumpa. Kamu akan jumpa sungai, alur sungai yang kecil dan airnya yang sangat sejuk. Okey, jika air ini mengalir di cerung bukit, maka terbentuklah air terjun. Okey, air terjun bersih, sejuk dan nyaman. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjaga keindahan kawasan air terjun supaya kekal bersih selama-lamanya. Okey. Seterusnya, ni tanah tinggi berperanan sebagai kawasan tadahan air. Okey, kita lihat gambar di sebelah kiri itu. Itu adalah gambar tasik dan air terjun. Gambar sebelah kanan tu air terjun. Okey, apakah kepentingan tasik? Tasik ni adalah kawasan takungan air yang membekalkan air bersih kepada kita. Ya, murid-murid, di rumah kita mandi, kita minum, basuh pakaian. Dari mana datangnya air ni? Okey, air yang diproses dan dirawat di rumah kita tu, yang jadi air bersih di rumah kita tu, itu datang daripada sungai dan tasik. Tasik ni merupakan tempat takungan air yang penting kepada kita. Okey, siapa pernah mandi di air terjun? Ya, murid-murid. Kawasan air terjun yang sejuk dan bersih di bukit boleh dijadikan tempat beriadah dan manda. Cuba namakan tasik dan air terjun di Malaysia yang kamu tahu. Contoh, cikgu bagi satu tasik banding. Air terjun Lata Kinjan di Perak. Kamu mesti pernah pergi ke air terjun di negeri yang lain, betul tak? Cuba kamu namakan air terjun tersebut. Okey, seterusnya. Kepentingan yang ketiga, pelancongan. Okey. Dalam gambar ni, cuba kamu tengok ada bukit larut, ada bunga-bunga, cuaca sejuk berkabus, ada air terjun. Okey, ini adalah contoh tanah tinggi dan air terjun. Pelancong datang ke sini kerana tempatnya sejuk, udaranya nyaman dan pelbagai aktiviti boleh dilakukan di sini bersama-sama keluarga tersayang. Pernahkah kamu sampai ke tempat ini? Pernahkah kamu sampai ke tempat ini? Okey. Seterusnya, pinggir laut dan tanah tinggi dapat dijadikan sebagai tempat tarikan dan pusat pelancongan. Cuba kamu sebut nama pantai dan tanah tinggi yang kamu tahu. Ataupun nama pantai yang pernah kamu pergi berkelah. Contohnya pantai Orip, pantai Bagan Lalang, pantai Bekalan Balak. Cuba kamu sebutkan nama pantai yang pernah kamu pergi. Okey, ini adalah gambar pantai. Pasirnya putih, air dia jernih, pemandangan yang indah.
Okey, ramai pelancong datang ke pantai untuk beriadah bersama keluarga. Okey, banyak aktiviti boleh dilakukan di pantai seperti mandi-manda, berkelah dan membina istana pasir. Okey, cikgu rasa kamu semua pernah pergi ke pantai. Cuba sebut aktiviti yang kamu pernah buat di pantai bersama keluarga. Mesti seronok kan? Okey, seterusnya setelah kita sebut nama-nama bentuk muka bumi dan kita belajar kepentingannya kepada manusia, mari sekali lagi kita namakan bentuk muka bumi yang telah kita pelajari tadi. Okey, pertama, tanah tinggi. Okey, tanah tinggi terdiri daripada gunung dan bukit. Okey, bentuk muka bumi kedua adalah tanah pamah. Tanah pamah terdiri daripada tasik, sungai dan paya. Okey, bentuk muka bumi ketiga adalah pinggir laut. Pinggir laut terdiri daripada tebing tinggi dan pantai. Okey, seterusnya sebutkan kepentingan bentuk muka bumi. Okey, pertama dari segi ekonomi. Tempat kita bercucuk tanam, pertanian dan penternakan. Okey, seterusnya kawasan tadahan air, tempat membekalkan air bersih kepada kehidupan di muka bumi ini, termasuklah kita. Okey, seterusnya sebagai tempat tarikan pelancongan. Tempat pelancongan. Ini adalah antara 3 kepentingan bentuk muka bumi kepada manusia dan alam semesta. Okey, akhir sekali cikgu harap murid-murid telah dapat mengenal pasti bentuk-bentuk muka bumi, menamakan bentuk-bentuk muka bumi dengan betul dan menyebut kepentingan bentuk muka bumi dengan jelas dan betul. Okey, setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga murid-murid dapat belajar dengan baik dan faham apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.